Baik. Baru keluar satu lagi video yang dipotong juga oleh saudara Adi Ali. Tafsir Muhib Khawli. Yaf'alu ma yasha. Yaf'alu ma yasha. Kita percaya Allah boleh buat belaka. Tapi orang Jahmiyah, dia akan menodai. Ingat ikhwani, hari tu masuk seorang Jahmi, dia kata Allah buat apa yang Allah nak buat. Kita kata ya. Dia kata Allah boleh ke nak ambil anak? Allah jawab dalam surah Az-Zumar. Allah jawab. Subhanallah. Allah jawab ikhwani. Allah kata apa? Lau arada Allah an yattakhidha walada lastafa mimma yakhluqu ma yasha. Subhanahu huwal wahidul qahhar. Lau arada Allah an yattakhidha walada. Kalau Allah Subhanahu wa taala nak, Allah boleh buat. Kalau Allah, lau arada Allah an yattakhidha walada. Kalau Allah Subhanahu wa taala nak ambil anak, Allah boleh buat. Ikut dia. Hari tu ada datang seorang Jahmi, they are one Jahmi, he says to me, you say Allah Subhanahu wa taala can do anything? I say yes. Anything Allah Subhanahu wa taala can do. So he asked me, can Allah Subhanahu wa taala take a son? I told him, yes, Allah Subhanahu wa taala say that in surah Az-Zumar. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. Kalau Allah Subhanahu wa taala nak ambil anak, Allah boleh ambil sendiri, Allah pilih sendiri. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan. Tapi itulah jawapan kepada engkau. Yani Allah Subhanahu wa taala can do anything. Allah Subhanahu wa taala can do any. Allah. We cannot question Allah. Ya Allah, why do this? Okay. Saya nak kasih pendidikan 101 hukum akal kepada Muhib Khawli. Okay, Muhib Khawli kata apa? Allah boleh buat apa saja dia nak, betul? Okay. Sampaikanlah soalan ni kepada Muhib Khawli. Dan boleh tak Allah Subhanahu wa taala buat lagi satu Allah? Okay. Boleh tak Allah Subhanahu wa taala mencipta lagi satu Allah? It will be fun to discuss this. Ya, wahai Muhib Khawli. Boleh tak sahabat-sahabat? Kita jangan kasi dia jawapan lah. Biar dia fikir sendiri. Ya, dia kalau fikirlah. Kalau ada akal dan akalnya berfungsi, dia akan tahu kenyataan dia tadi itu salah. Kata Allah Subhanahu wa taala boleh buat apa sahaja. Soalan-soalan macam ni, atheist dia tanya soalan banyak. Sebab tu kita cadangkan kepada Muhib Khawli ni. Kadang-kadang buka akal tu sedikit. Dengar jawapan balas ataupun kritikan ataupun soalan-soalan ganas yang datang daripada pihak lain. Supaya kamu tak jawab dengan jawapan yang tak cerdik macam ni. Diorang dah tanya soalan sampai boleh tak Allah Subhanahu wa taala bunuh diri dia sendiri. Saya mohon maaf, saya tak nak keluarkan syubhat ini. Tetapi jawapan yang diberikan oleh Muhib Khawli ini lebih dahsyat. Lebih dahsyat. Sebab kalau diorang dengar jawapan ni, dia akan tanya, kalau gitu Allah boleh buat lagi satu Allah. Allah boleh kahwin, Allah boleh ada anak, Allah boleh beranak, Allah boleh tukar jadi manusia, kan? Allah boleh naik nyamuk, Allah boleh jadi nyamuk, kan? Allah Subhanahu wa taala boleh jadi makhluk kalau dia nak. Boleh tak Allah jadi makhluk? Muhib Khawli kata boleh. Secara isyarat lah. Secara tak langsung lah dia kata boleh lah. Secara tak langsung saya kata. Sebab Allah boleh buat apa saja. Seolah-olah macam tidak ada had di situ. Dia tak faham hukum akal ni sebenarnya. Boleh tak Allah hilangkan diri dia? Tidak mewujudkan diri dia? Dia tak faham hukum akal. Sebab tu, kena belajar hukum akal. Muhib Khawli nak kena belajar hukum akal, nak kena belajar ilmu kalam. Supaya cerdik sikit dan faham Al-Quran. Baik, kita lihat. Saya buka tafsiran para ulama. Majoriti mufassir mengatakan bahawa ayat yang dia quote tadi itu, surah Az-Zumar ayat 4, merujuk kepada mustahilnya Allah Subhanahu wa taala ada anak. Mustahil. Bukan kalau Allah nak buat, dia boleh buat. Bukan itu. Kita tengok jawapan Ibn Ashur. Syekh Ibn Ashur. Saya permudahkan jawapan. Syekh Ibn Ashur kata, dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memungkinkan at-tabanni, bukan at-tawallud. Tawallud itu apa? Beranak.
memperanakkan, itu confirm mustahil. There is no such thing as iradah Allah bertakluk kepada perkara yang mustahil. There is no such thing. Tetapi yang boleh adalah tabanni. Tabanni itu apa? Menganggap sebagai anak, mengambil sebagai anak. Daripada makhluk dia boleh pilih, betul tak? Makhluk yang dia ambil malaikat contoh sebagai anak angkat. Itu dipanggil tabanni. Tengok ayat ni. Lau aradallahu an yattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha. Subhanah. Huwallahul wahidul qahar. Kalau kita terjemah secara word by word, literal, secara zahiriyah, seperti apa yang Muhib Khalil faham, kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak, Allah Subhanahu Wa Taala, kalau dia nak mengambil anak, dia boleh ambil anak dan dia akan pilih daripada makhluk-makhluk dia apa yang dia nak. Tengok ayat yang datang selepas tu apa? Kenyataan datang selepas tu. Subhanah. Subhanah tu kalam apa? Tu tanzih. Ada yang kata dalam Quran tak ada pun tanzih ni sikit je. Laisa kamitslihi syai' je ustaz. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Semua ayat subhanah, subhanah itu semua ayat tanzih. Subhan ni maksud dia apa? Maha suci Allah daripada kekurangan. Maha suci Allah daripada fitnah-fitnah yang manusia nisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maha suci Allah daripada kelemahan. Maha suci Allah. Itu maksud dia subhanallah. Jadi ni subhanah. Seolah-olah negating that possibility. Yang boleh apa? Tabanni, bukan tawallud. Sebab bila sebut anak, anak tu akan bawa sebahagian daripada zat bapa itu. Betul tak? Bahagian daripada genetik bapa itu. Jadi kalau kata Allah Subhanahu, maksudnya Allah boleh memisahkan diri dia. Boleh tak? Kita tanya Muhib Khalil, Allah boleh tak pisahkan diri dia? Allah boleh tak pecah-pecahkan diri dia? Ibn Taymiyah pun kata tak boleh. Kan? Allah Subhanahu Wa Taala tidak pecah-pecahkan diri dia. Tidak boleh. Muhib boleh kata? Boleh. Sebab dia kata semua benda mungkin bagi Allah Subhanahu Wa Taala. So kalau Allah boleh pecahkan diri dia, dia ada bahagian. Kalau dia ada bahagian, maksud dia memerlukan. Itu pendirian Asy'ariyah lah. Muhib Khalil dia tak akan fikirkan semua ni, dia hanya akan kata boleh. Dia akan kata boleh. So Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia nak mengambil sebagai makhluk yang special, dia boleh pilih ya. Min khalqihi ma yasha. Sebab ayat ni dalam konteks mengkritik siapa? Mengkritik penyembah-penyembah berhala. Kan? Dia orang ni siap kata batu ni adalah anak Allah Subhanahu Wa Taala kan. Berhala ni adalah anak Allah Subhanahu Wa Taala, anak perempuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata kalau pun Allah nak mengambil anak angkat, kalau pun Allah akan pilih daripada apa yang dia nak. Bukan daripada apa yang kau tentukan kepada dia. Kalau pun. You see? So tawallud is out of the picture. Memperanakkan is out of the picture. Itu mustahil. Tapi di sini adalah tabanni. Lastafa mimma yakhluqu ma yasha. Tengok kan perkataan yakhluq. Anak Tuhan dicipta tak? Anak Tuhan makhluk tak? Awak kalau tanya semua agama-agama yang percaya kepada anak Tuhan, dia akan kata tak anak Tuhan tu makhluk? Tak. Tapi dalam ayat ni Allah kata lastafa mimma yakhluqu ma yasha. Dia akan pilih daripada siapa yang dicipta, apa yang dia nak. Itu menunjukkan dekat situ bukan tawallud, bukan peranakan, tetapi adalah tabanni. Kalau Allah nak ambil satu makhluk, jadikan special maqam dia, kan? Kasih dia kuasa seperti kuasa, ya, kuasa-kuasa yang tinggi-tinggi, ya, yang melampaui sifat-sifat kemakhlukan, itu dipanggil sebagai tabanni. Itu dipanggil sebagai tabanni. Lau aradallahu an yattakhiza waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha. Subhanah. Nyataan saya yang terakhir tadi tu saya tarik balik, saya silap. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memberikan sifat-sifat ketuhanan kepada makhluk. So there's no possibility at all. I'm sorry, itu slip of my tongue. Okay? Saya tarik balik. Tapi Syekh Ibn Ashur menggunakan istilah tabanni, mengambil anak angkat. Okay? Dan menisbahkan lafaz anak Allah. Itu impossible tak? Itu tidak impossible. Tapi tawallud, lahir daripada Allah Subhanahu Wa Taala, is totally out of the picture. Tapi Muhib Khawli mengiyakan perkara tersebut, seolah-olah perkara itu boleh
Itu mustahil ala Allah Subhanahu wa taala. Mustahil aklan juga, ya.